Cu2O. Bagus. Jawapan C, Cu2O. Okey, sebab apa? Siapa yang tak tahu? Jawapannya sebab satu dekat sini menunjukkan dia punya nombor peralihan nombor peralihan bagi kuprum. So jadi kuprum tu dia adalah Cu plus lah. So O2 minus. Satu kan, so dia akan jadi Cu2 plus, O2 minus. So apabila awak silangkan, dia akan jadi Cu2O, dua akan bagi pada Cu. Jelas tak siapa yang tak tahu? Faham soalan ni? Faham cikgu. Okey, cikgu teruskan. Nombor 3, antara berikut unsur yang manakah adalah unsur peralihan dalam jadual berkala. So kita dah tahu jadual berkala dia kat tengah-tengah ni. Yang ni. Kat sini adalah unsur peralihan tu. Unsur peralihan. Itu dia kat sini lah. Okey, so jawapannya adalah dah tengok balik buku kan, jawapan korang dapat C. apa jawapannya? C. C, bagus. Kuprum dengan platinum. Helium ni kumpulan 18. Indium kumpulan 17. Selenium kumpulan mana tak ingat. Tapi jawapan dia C lah. Okey. Apakah jawapan bagi nombor 4? B cikgu. B. Ikatan datif ni kalau dikata pasal ikatan datif, dia mesti datang daripada satu atom saja. Pasangan elektron tu mesti datang daripada satu atom sahaja. Contoh, cikgu bagi contoh, awak ada N, ni cikgu buat ikatan Lewis So ada datang H plus. So dia mesti datang daripada ikatan yang terbentuk apabila pasangan elektron datang daripada satu atom saja. So datang daripada nitrogen. So bila dia ikat dia akan jadi macam ni lah. Okey, itu contoh. Seterusnya nombor 5. Apakah jawapan bagi nombor 5? Kalis air. Kalis air. Okey, kita tengok soalan dia. Apabila silika dipanaskan, silika ni kata nama lain bagi silika apa? Apa kata nama lain bagi silika? Apa? Okay. Apa? Okay. Silikon? Oksida. Dioksida. Silikon dioksida adalah silika. Dipanaskan bersama-sama bahan kimia yang lain. Cikgu sebelum tu, silika ni digunakan dalam apa? Dalam pembuatan? Kaca. Kaca. Pembuatan kaca. 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 So, pelbagai kaca dengan sifat yang berbeza terhasil namun tetap mempunyai sifat asas yang sama. So, memang semua sifat asas kaca memang kalis air. Adakah kaca yang menyerap air? Tak ada. Tak ada. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 6. Rajam menunjukkan perwakilan piawai bagi atom natrium. Okay. So, apakah jawapan bagi nombor 6 ni? Bilangan elektron valence dia? 1. 1. Macam mana boleh dapat 1? Kena buat apa dulu? Susunan elektron. Susunan elektron. Apakah susunan elektron bagi natrium? 281. 2.8.1. So, nombor yang terakhir ni adalah dia punya elektron valence. Okey, nombor 7.
Okey, ni dapat jawapan berapa? Korang dah buat kan pembetulan. Apakah jawapan bagi soalan nombor 7 sebelum cikgu bagi jawapan dia? C. Jawapan soalan betul adalah C. Okey, siapa yang tak tahu cikgu akan terangkan macam mana cara nak jawab. Persamaan kimia berikut mahukan you tindak balas antara asid sulfurik. Asid sulfurik, apakah formula kimia bagi asid sulfurik? Apa formula kimia? H2SO4. H2SO4 dah ada pun dekat sini. Dia dah bagi H2SO4. Dengan larutan netral hidroksida iaitu NaOH. Okey. So soalan tanya, apakah isi padu asid sulfurik? Okey, so dia tanya isi padunya berapa dengan kemolaran yang dia bagi. Bila kita nampak je mol DM-3, dia adalah unit bagi mol DM-3 unit bagi apa? Mol. Kemolaran. Kemolaran atau kita kata kepekatan. Mol dengan mol DM-3 tak sama. Mol tu mol lah. Mol DM-3 adalah kemolaran atau kepekatan. Okey. Cikgu sambung. Yang diperlukan untuk meneutralkan 25 cm natrium hidroksida. So tadi kat sini dia punya M-nya adalah 0.5 mol DM-3. So untuk meneutralkan 25 ni, 25 natrium hidroksida 0.1. So kita hanya buat, cikgu tulis kat sini. Dia punya V adalah 25 PM3. Dia punya M adalah 0.1 mol DM-3. Apabila melibatkan asid dengan alkali. Apabila melibatkan asid dengan alkali, formula yang kita gunakan, boleh kita gunakan MaVa bahagi MbVb sama dengan A bahagi B. Di mana A ini adalah asid, B adalah base. Okey, so asid kita, M bagi asid kita adalah 0.5. Manakala V-nya kita tak tahu, Va bahagi dengan kita punya base adalah M-nya adalah 0.1, V kita adalah 25. Jadi kita punya in dengan B ni apa? Nisbah kepada persamaan tu, iaitu nilai yang berada di hadapan kita punya persamaan. So kita punya asid adalah dia punya nisbah berapa? 1/2. 1/2. Okey, bagus. So apabila awak pindahkan VA, awak dapatlah jawapan 2.5. Betul tak? Cuba tekan kalkulator sekarang. Betul tak tu? Betul. Betul Ada soalan nak tanya sampai soalan nombor 7? Semua orang faham? Faham cikgu. Okey, cikgu teruskan soalan nombor 8. Jadual menunjukkan larutan PQRS dengan nilai pH antara berikut yang manakah akan bertindak balas dengan magnesium untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, dia kata apa yang bertindak balas dengan magnesium kita tak tahu tapi dia akan hasilkan gas hidrogen. Sebelum kita cikgu jawab soalan ni, siapa je yang boleh hasilkan H2? Asid, betul. Boleh tak NaOH, katakanlah cikgu kata NaOH kat sini. Boleh tak NaOH hasilkan gas hidrogen? Tak, dia pecah dekat sini. So memang tak boleh lah. Dia memang tak boleh menghasilkan H2. So sebenarnya jawapan kat sini adalah Xe2 sebenarnya adalah HCl. Apa-apa asid lah, apa-apa asid. So dia pecah kat sini, H2 akan single. Jadi H yang di single ni akan menghasilkan hidrogen. Nampak tak? So kalau cikgu buat macam ni dia akan jadi MgCl2 lah.
Jelas? Ya, cikgu. Jadi jawapannya adalah A. Nombor 8 tu adalah A. Okey, kita pergi kepada nombor 9 pula. Kadar tidak balas mengukur perubahan kuantiti. Bahan tidak balas atau hasil tidak balas per unit masa. So, kuantiti ni mesti dalam unit cm3 lah. Kuantiti tu mesti dalam unit cm3. So, dia kata per unit masa. So, mana satu jawapan yang betul? Nombor 9 ni jawapannya adalah D. D. cm3F negatif 1. Sebab kita tak boleh, kalau kita nak bagi unit tu mesti macam ni lah. Dia bukan dalam bentuk ayat, tak boleh. Yang ni okey dah, yang ni dalam bentuk ayat pun tak boleh. Yang ni ada per pula dalam bentuk ayat, tak boleh. So salah lah. Unit mesti macam ni lah. Nombor 9 okey. Okay. Okay, kita pergi pada nombor 10. Rajah menunjukkan susunan atom dalam logam tulen dan alloy apabila daya dikenakan. So apabila daya dikenakan, dia jadi macam ni. Ni dalam logam tulen. Kenapa dia boleh menggolongsor? Dia bersifat mula. Dia bersifat mulu dan susunan tu teratur. Sebenarnya alasan tu adalah sebab susunan dia teratur. Jadi bila dikenakan satu daya, dia akan mudah menggolongsor. Okey. Antara berikut yang manakah paling tepat menerangkan sifat logam tulen dengan alloy? Siapa jawapan dia? B. 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 Nombor 10 B. Cikgu. Mulu tu maksud dia boleh dibentuk lah. Cikgu. Ya. Soalan 10 kan? Bukan semua tu betul? Maksudnya semua pernyataan tu betul kan? Dia betul, tapi dia nak tanya pasal gambar ni. Gambar ni dia tentang ketukan kan? Faham tak? Dia tentang ketukan. So, dia senang dia berkaitan dengan mulu tu lah. Oh, okay. Kalau ikut semua sifat memang betul lah, tapi dia tanya tentang gambar tu. Okay, soalan nombor 11. Siapa yang memang dia kira jawapan dia satu-satu? Jawapan yang korang buat apa jawapan? Dah buat pembetulan kan? Apa jawapan korang? Sebelum cikgu terangkan, apa jawapan korang? Saya buat D tu. D, betul. Soalan jawapannya adalah D. Okey, kenapa D? Dia kata antara larutan berikut yang manakah mempunyai bilangan ion hidrogen H+, okey. Ion hidrogen H+ yang sama seperti dalam 50 cm3 asid sulfurik H2SO4. Okey. Cara dia untuk dapatkan bilangan ion, kita kena buat persamaan lah. So H2SO4 akan hasilkan H+ dengan SO4 2 minus. So sebenarnya berapa akan terhasil daripada H2SO4 ni? Berapa yang mol yang terhasil dalam H2SO4? Betul ke persamaan cikgu buat ni? Dah seimbang belum? Belum. Dah seimbang belum? Belum kan? So apa cikgu nak letak untuk seimbangkan jawapan cikgu ni? Persamaan cikgu buat ni? 2. 2. Okey, so sebelum tu kita kena kira dululah. Jadi kita kena guna formula mol sama dengan MV bahagi 1000. Kenapa pula kat sini guna MV per 1000, tadi guna MAVA? Sebab yang ni hanya ada asid sahaja. Bila ada asid yang alkali,
baru kita boleh guna formula MAVA bahagi MBVB. Jelas tak? Jelas. Okey, so M kita adalah ni unit bagi kepekatan iaitu mol DM negatif 3. Ingat mol DM negatif 3 adalah unit untuk kepekatan dalam dia punya simbol adalah M. Simbol dalam formula adalah M. So 0.1 darab 50 bahagi dengan 1000, awak akan dapat nilai berapa? Apa tekan lagu kalkulator? 5. 5? Bukan 5 kan? 0.005 0.05. kan? 0.05. Saya dapat 5. 5 darab 10 kosong negatif 3 kan? Betul sama je. Tapi dia kena cakap, kena tulislah 5 darab 10 kosong 3. Kosong negatif 3. So kalau ini adalah 0.1 akan hasil 2. Kalau 0.05 akan hasil berapa sebenarnya yang dihasilkan kat sini? 0.01, betul tak? Macam mana? 0.05 darablah dengan 2. Faham? Faham. Faham Jadi awak kena check satu-satu. Untuk jawapan satu, ini dah confirm salah. Sebab apa? Dia memang tak akan hasilkan jumlah yang sama lah sebab dia adalah suatu asid yang lemah. Ni asid tannik adalah asid lemah. So memang dia tak akan hasilkan nilai yang sama lah. Ini salah dah. Sebab dia mengion separa kan dalam air. Jadi dia tak akan boleh dapat bilangan kepekatan yang sama. Bilangan ion yang sama. Okey, untuk nombor 2 pula. Nombor 2, kalau ni pun tak boleh juga sebab H3 asid fosforik ni apabila awak buat persamaan dia akan dapat apa sini? Berapa cikgu nak letak H plus dengan PO4 ni? Berapa nilai kat sini cikgu patut letak? 3 3 sebab ada 3. Ada 3 hidrogen, so dia akan hasilkan 3 mol ion hidrogen. Jelas tak untuk nombor 2? Jelas juga. So confirm memang tak akan dapat juga nilai yang sama. Sebab ini kalau kira, ni nilai sama kan? Sama dengan soalan tapi dia akan darab dengan 3, tak dapatlah dapat 0.1 ni. Jelas tak? Ke perlu cikgu tunjuk kaedah pengiraan dia juga? Boleh. Apa yang boleh? Boleh ke tunjuk? Boleh tunjuk. Kan tadi kita dah kira kan, kita dah tahu kalau 50 darab dengan 0.1 kita akan dapat jawapan ni, betul tak? Betul. So kan ini, nisbah dia ini 1 akan hasil 3, betul? Darab 3 So dia kena darab 3 lah, nilai ini akan didarab 3. Jadi dia tak sama lah dengan 0.01 mol. Jelas tak? Jelas. Yang lain ada soalan? Faham tak? Faham. Okey, kita pergi nombor 3 pula. Nombor 3, kita kena tengok dia punya pengiraan dia punya persamaan setengah dia dulu. HCl dia akan hasilkan H plus dengan Cl minus kan? Dah seimbang belum cikgu punya persamaan ni? Dah. Dah kan? So ini 1, HCl1 dia akan hasilkan 1 mol ion hidrogen juga. So untuk kita nak kira, macam mana cikgu nak kirakan mol bagi
HCl ni kita kalau kita nak tengok, kita tengok pastikan bilangan mol sama je. Kalau bilangan mol sama, kita boleh dapatlah nilai ni. Dia kat sini So untuk HCl, mol untuk HCl, formulanya adalah MV bagi 1000 juga. Jadi 100 darab dengan 0.1 bahagi dengan 1000 dapatlah 0.01. So disebabkan 1 nisbah 1, jadi H plus pun nilainya adalah 0.01 juga. Faham? Faham tak? Perlu cikgu ulang semula? Faham. Faham Alif je yang jawab tu, yang lain faham kita tak? Boleh. Faham cikgu. Faham Okey, cikgu teruskan lagi. Kita ada asid nitrik pula. Asid nitrik adalah HNO3. So apabila kita buat persamaan, dia akan jadi apa? H plus, dia pecah tengah H tu tambah NO3 minus. So cikgu punya persamaan cikgu ni dah seimbang ke belum? Dah. Okey, sebab ni H ada 1 je kan? Ni pun mestilah 1. So dah seimbang. Jadi kita boleh kira lah mol. Mol bagi HNO3 adalah sama dengan 50 darab dengan 0.2 bahagi dengan 1000. So jawapan dia 0.01. Dan kita balik pada persamaan. Kat sini 1 nisbah 1, betul? 1 nisbah 1 kan ke depan ni. So kalau 0.01 mol, dia akan hasilkan 0.01 mol juga. So jadi jawapannya adalah 3 dengan 4. Faham? Faham cikgu. Faham. Okey, kita pergi nombor 12 pula. Antara berikut, yang manakah persamaan isotop bagi unsur? Apakah persamaan isotop bagi unsur? Apa? Bilangan proton. Bilangan proton. Apa masuk isotop? Apa masuk isotop? Atom dari unsur yang sama. Sama Unsur yang sama. Lepas tu? Sama bilangan proton. Mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan neutron yang berbeza. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. So proton yang sama, nombor 1 tu salah betul? So, yang ni Betul. memang salah lah. So apa jawapan dia antara C dengan D ni? Awak tak tahu? Sifat kimia. Sifat kimia dia sama. Boleh cikgu tahu kenapa sifat kimia dia sama? Kumpulan sama. Unsur sama. Kumpulan sama. Tapi kumpulan sama tu patutnya jawapannya adalah mempunyai bilangan elektron yang valence yang sama lah. Kalau sifat kimia ni sama disebabkan oleh bilangan elektron valence yang sama. So sebab tu jawapan dia adalah D. Okey, nombor 13. Yang manakah susunan elektron mewakili kumpulan 13? Ni senang je, apa jawapan dia? Macam mana kita nak tahu dia kumpulan 13? Tengok yang Electrovalence. electrovalence. Bilangan electrovalence dia mesti 3. So jawapan dia adalah 1 dengan 4. 1 dengan 4. 1 dengan 4. So jawapannya adalah B. Okey, kita tengok nombor 14 pula. Antara berikut yang manakah pasangan sifat fizik yang benar bagi magnesium klorida? Okey, magnesium klorida ni dia sebatian ion ke sebatian kovalen? Sebatian ion. Kenapa awak kata dia sebatian ion? Sebab magnesium tu unsur logam.
Magnesium tu adalah logam. Okey. So bila ada logam dia automatik dia akan jadi sebatian ion. So kalau sebatian ion boleh larut tak dalam air? Larut. Boleh larut dalam air. Tapi dia tak larut dalam Dalam pelarut organik. dia tak larut dalam pelarut organik. Manakala kekondensan elektrik boleh tak di dalam dia kondak elektrik dalam keadaan leburan? Boleh. Boleh. So jawapannya dua-dua dia larut dan mengkondaksi. Jawapan dia 14 tu A lah. Yang lain faham? Faham. Okey, kita pergi nombor 15 pula. Anas membuka peti beku di kedai untuk membeli sebatang aiskrim. Dia melihat ais kering di dalam peti buku itu bertukar menjadi asap. Apakah proses dan perubahan tenaga yang terjadi kepada ais kering itu? Okey. Apa? Proses dia apa mula-mula? Pemejawapan. Nombor 15 tu jawapannya adalah ketara sangatlah pemejawapan tu kita terus dapat jawapan D, betul? Betul. Sebab dia daripada pepejal. Pepejal terus kepada gas. So dia pemejawapan lah. Okey, nombor 16. Antara berikut bahan tidak balas manakah yang dapat ditentukan? Kadar tidak balas dengan mengukur perubahan isi padu gas per unit masa. Gas per unit masa. So macam mana kita nak dapat gas? Mesti hasilnya ada gas, betul tak? Betul. Okey, so jawapan 16 tu adalah D. Kalau awak tak tahu pun awak cari je yang mana boleh ada hasil gas. So bila awak nampak karbonat saja, bila awak nampak karbonat, dia memang akan hasilkan gas, iaitu gas apa? Gas apa dia hasilkan? Karbon dioksida. Ya, bagus, karbon dioksida. Karbonat kan CO3 kan, so dia akan hasilkan karbon dioksida. Ingat nampak karbonat atau karbonat je dia memang akan hasilkan karbon dioksida lah. Okey, nombor 16 ada masalah tak? Ada nak tanya? Tak. Tak ada, cikgu teruskan Okey, nombor 17. Dia kata, korang dapat jawapan apa sebenarnya cikgu buat ni? Apa jawapan korang dapat? C. Berapa? C. C, okey betul C. Macam mana nak kira Dia kata 1.2 unsur X bertindak balas dengan 0.8. So dia mempunyai formula XY. So sebenarnya kita kena buat formula empirik lah ni. Apa kalau formula empirik mula-mula dengan apa? JMA. Unsur. Dulu. Lepas tu Jisim. jisim. Lepas tu Bilangan mol. mol. Okey, lepas tu Nisbah. nisbah mol. Last kali Nisbah teringkas. nisbah mol teringkas. Nisbah mol teringkas. Okey, so kita ada X dengan kita ada Y. So kita dia bagi X itu adalah 1.2, Y adalah 0.8. Membentuk satu sebatian mempunyai formula X, Y. So maknanya nisbah mol teringkas adalah 1:1 lah, betul tak? Betul kan? Betul cikgu. So dia dah bagi tahu jisim atau relatif Y. Y adalah 16. So kita boleh kira kat sini lah. Y ni 0.8 bahagi dengan 16. Kita dapat berapa? 0.05. 0.8 bahagi dengan 16. Dapat jawapan 0.05. So kat sini adalah 0.05. So mol dia adalah 0.05. Macam mana kita nak bahagi dengan siapa? Kita tak tahu kita nak bahagi dengan siapa sini.
Sebab dia kena antara dua tu kita kena pilih mana satu yang lebih kecil, betul tak? Betul. So berapa nilai kat sini menyebabkan jawapan akhir dapat 1? Sama. Mestilah sama 0.05 juga, betul tak? Faham? Faham. Jadi bermakna kat sini pun nisbah dia mesti sama. Sebab dia dapat 1-1. Jadi kita dah tahulah kat sini 1.2 bahagi JMR yang kita tak tahu sama dengan 0.05. Faham tak? Faham cikgu. Jadi sebab itulah X tu dapat 24. Bila kita pindah-pindahkan kita dapatlah X tu 24. Faham? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak. Okey, tak ada, cikgu teruskan. Antara berikut yang manakah menyebabkan pembentukan ikatan hidrogen? Okey, so yang pertama ni ada tak ikatan hidrogen? Tak ada. Awak kata tak ada nombor 18 eh? Nombor 18, jawapan dia dulu. Cikgu nak tahu apa jawapan awak. Nombor C. 18? C? 18 C tak. 18 sebenarnya B jawapan tu. Okey. Kenapa jawapan 18 tu B? Sekejap eh. Ini ada air tak sini? Gambar ni nampak macam tak ada air kan? Ada ke air sini? Kat sikat ada, kat sebelah rambut lain tak ada. Kat sikat je ada kan? Rambut lain macam tak ada. Sekejap. Yang 3 ni memang confirm lah, tapi macam 2 ni sepatutnya jawapan dia betul lah kalau dia ada air kan. Tapi ni dia tak ada air pula. Macam tak nampak lah air ni. Sekejap cikgu besarkan. Okey lah. Macam tu disebabkan jawapan nombor 1 ni sebenarnya nombor 1 ni pun ada kata hidrogen. Sebab dekat alio kita kan ada air. So nombor 1 pun boleh terima. Nombor 2 pun boleh diterima juga sebab dia ada air dengan rambut. Nombor 18 ni cikgu bagi bonus lah. Nanti cikgu kira korang punya balik Cikgu, Apa? nombor 1 tu dia buat apa sebenarnya? Dia meniup Lepas tu? kertas tu. Lepas tu kertas tu melekat lah. Bukan melekat. Dia naik ke atas lah. Disebabkan titisan-titisan air daripada alio awak hembus daripada hembusan udara yang korang hembus daripada mulut tu. Sudah boleh bina ikatan hidrogen dengan kertas lah. Sama macam kes yang 1 ni dia sama macam nombor 3. Faham tak? Faham. So nombor ni bonus lah. Nanti cikgu check balik ada tak pertambahan markah. Kalau tak ada pertambahan markah, cikgu kekal lah markah macam tu. Sebab cikgu dah masukkan markah. Okey, faham tak soalan nombor 18 ni? Okey. Sebab nombor 2 dengan soalan nombor 3 memang ada dalam buku teks ni contoh. Betul tak? Kan? Nombor 2 ni pun kita tak pasti. Sepatutnya jawapan dia adalah B lah. Tapi nombor 2 ni pun nampak macam ada air juga. Sebab dia sikat tu kan nampak macam ada air. Okey. Kita pergi pada 19 pula. Persamaan kimia berikut menunjukkan penceraian barium hidroksida dalam air. Berapakah bilangan mol ion hidroksida? Berapakah bilangan mol ion hidroksida dalam 25 cm barium? Okey, so dia bagi dekat barium hidroksida ni adalah B-nya adalah 250. M-nya adalah 0.2. So dia tanya berapa bilangan mol dekat sini.
Okey. So macam mana kita nak guna? Kena guna formula apa? Nak cari macam mana mol sama dengan eh kenapa korang senyap ni? Jangan Dengar eh. Okay, mol sama dengan apa jawapannya? Formula apa? Ada M dengan V. MV per 1000. Guna MV per 1000. So atau MV per 1000 ni kita guna bila ada asid saja atau ada yang melibatkan asid padu dengan kepekatan lah. So kita guna MV bahagi 1000. So BaOH ni pun kita boleh guna lah untuk formula ni. Sebab dah ada maklumat yang tu. So 0.2 darab 250 bahagi dengan 1000, awak akan dapat berapa bila tekan kalkulator? Kosong poin 1 kan? Betul? Tak. Ya. 0.05. 0.05. 0.05 ya. 0.05. Okey. So yang ni nisbah dia 1, nisbah 2. Betul? Ini depannya 1, ni nisbah 2. So kalau kita nak dapat yang OH tu macam mana? Darab. Patutnya cara yang betul awak macam ni 1 mol BaOH 2 dia bersamaan dengan 2 mol OH minus. So kalau yang kita dapat ini adalah yang teori. Ini yang adalah sebenar. So yang sebenar kita dapat 0.05 mol BaOH 2 dia akan hasilkan berapa? Berapa? 1. 0.1 mol OH minus. Okey, bila cikgu tanda kata korang, nombor 19 ni yang dekat skema cikgu tulis D. Padahal bila kita kira kita dapat jawapan dia C kan. So yang ni pun akan ada pertambahan markah nombor 19 ni. Kita mau bincang. Ni pembetulan. So kemungkinan akan ada pertambahan lah markah korang ni. Sebab ada 2 soalan lah. Mau bincang, mau perasan benda ni. Okey, nombor 19 faham tak? Faham. Okey, nombor 20. Antara berikut yang manakah maksud jisim atom relatif? Ni tak ada cara lain lah. Awak memang kena hafal dia punya maksud jisim atom relatif tu. So jawapan dia adalah A. Apa beza A dengan B ni? Apa beza dia? Kalau ni atom, yang ni molekul. So memang salah lah, dia masih atom. Kalau kita nak jisim atom relatif, memang atom. Kalau jisim molekul relatif, ya jawapan dia adalah B lah. Yang ni pula kesalahan dia adalah 12 kali. Yang bawah ni pula kesalahan dia adalah dibandingkan dengan hidrogen 1. Okey, boleh? Soalan nombor 20. Boleh. Okey, nombor 21 pula. Yang manakah menerangkan maksud pelanggaran berkesan? Okey, ada 4 syarat. Ada 3 syarat untuk pelanggaran berkesan kan? Apa syarat dia? Yang pertama, Mempunyai tenaga pengaktifan yang cukup. tenaga pengaktifan yang cukup. Lagi? Tak balas. Orientasi betul. Orientasi yang betul. Lagi satu? Ada satu lagi. Apa? Berlakunya tindak balas ni cikgu.
bukan. Laju. Apa? Laju yang tinggi tu. Ada dua je. Laju yang tinggi tu. Apa? Laju yang tinggi. Laju bukan. Cuba buka teks balik. Apa jawapan dia? Ada satu lagi. Kat bahagian bab 7 ni. Ada satu lagi. Frekuensi pelanggaran. Frekuensi dia maksudnya dia masih berlanggar lah. Dia mesti berlanggar. So dia tiga. Untuk buat pelanggaran besar, yang pertama dia mesti berlanggar dulu. Kalau dia dah berlanggar, dia punya orientasi betul ke tidak. Kalau dia berlanggar saja, orientasi tak betul pun tak boleh jadi. Tenaga tak mencukupi pun tak boleh jadi. So dia mesti berlanggar dulu, orientasi yang betul, tenaga beraktif yang cukup. So tapi dekat sini dia tanya pasal maksud. So pelanggaran besar ni dia akan menghasilkan tindak balas lah. So jawapan dia A. So, disebabkan ketiga-tiga ni telah mencukupi dalam pelanggaran berkesan, jadi dia akan menyebabkan suatu tindak balas. Faham? Faham. Okey, nombor 22. Jarum menerapkan pematah melooksida bagi unsur-unsur dalam jarum berkala unsur ditambah ke dalam air. So yang pertama, bila ni ditambah dalam air kan? Okey. Tak ada perubahan. Dia tak ada perubahan. Yang ni ada larut membentuk larutan berwarna. Okey. So antara yang berikut, antara susunan yang betul mengikut pertambahan nombor proton bagi unsur yang berikut. Okey. So dekat sini dia tak ada perubahan. Bermakna apa? Tak larut. Dia larut dalam air maksudnya tu. Dia larut dalam air ke tak? Dia tak larut, ni tak larut dalam air. Ni pun sama tak larut dalam air sebab tak ada perubahan bila dia buat dalam air. Jadi, jawapan dia adalah D. Kenapa D? Kalau larut membentuk larutan berwarna, dah confirm larut. Mesti dia adalah suatu logam, betul tak? Dia mestilah suatu sebatan ion. Betul? Betul tak? je. Larutan, lepas tu dia membentuk larutan berwarna. So, larutan berwarna cuma ada 3 saja. Apa tu? Okey, apa yang membentuk larutan yang dia membentuk larutan tidak berwarna. Sorry. Cikgu tak perasan bila tidak berwarna. Kalau dia tidak berwarna, dia sebelum kumpulan peralihan lah. Yang kalau yang berwarna apa yang berwarna? Apa yang berwarna? CU. Kalau CU2 plus ada lagi selain CU, CU2 plus warna apa? Biru kan? Biru betul. Lagi apa lagi? Ferrum 2 plus. Fe2 plus warna apa? Hijau. Betul. Lagi satu? Ferrum 3 plus. Fe3 plus warna apa? Coklat Perang. Perang kan? Perang. Okey, so ini adalah sebatian tapi disebabkan dia tak berwarna, so dia dalam mungkin ke bulan 1, bulan 2 lah. Okey, yang ni confirm lah selepas Y kan, betul tak? X dengan W ni mestilah selepas Y. Kejap cikgu buat macam ni. So Y mungkin dekat sini lah. So X dengan W kita nak pastikan mana satu X dengan W ni. So yang ni dia kongsi X ni bagi oksigen kan? Oksigen berapa?
26 betul tak oksigen tu 26? Oksigen 26 betul tak? Betul. Okey, so sekarang ni oksigen ni dengan ni X ni dia berkongsi lah, maksudnya ini buat perkongsian. Dia buat perkongsian dengan oksigen ni. So, oksigen bagi 2, dia bagi 2. So, bermakna dia pun samalah 26 juga. Faham tak? Sebab dia XO je. Nampak tak? Kalau perkongsian, O bagi 2, dia pun bagi 2. Bermakna dia akan jadi XO lah. Ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak? Okey. Oksigen kan kalau contohlah H2O kan. H ni dia bagi 1 je. O ni dia boleh bagi 2, dia boleh bukan bagi, dia boleh kongsi 26 kan. 26 dia boleh bagi 2 elektron tapi H ni boleh bagi 1 je. So sebab tu dia boleh jadi H2O, dia akan jadi macam ni. O, H tu perlu ada 2 untuk bagi 2 elektron pada oksigen. Sebab oksigen kongsi dengan dia 2, dia pun mesti kongsi dengan oksigen 2 juga. Tapi disebabkan satu hidrogen ni boleh bagi 1 elektron saja, jadi dia perlukan hidrogen satu lagi untuk bagi 1 lagi elektron pada oksigen. Faham tak? Faham. So kat sini pula oksigen, dia kenapa dia XO saja? Sebab oksigen boleh bagi 2, dia pun boleh bagi 2. Jadi dia perlukan satu saja diri dia untuk kongsi benda yang sama dengan oksigen. Faham? Faham cikgu. Okey, manakala W2O3 pula, okey, oksigen boleh bagi dia 26. Tapi dia boleh bagi berapa? Kat oksigen awak rasa? Dia boleh bagi berapa kat oksigen? 27. So, oksigen kan ada 2 kan? Cikgu lukis. Oksigen ada 2. Cikgu lukis yang kat keliling dia je. So W ni dia 27 sebab dia boleh bagi 3 saja dekat oksigen. Sekejap. Dia tak mungkin kumpulan 18 Kumpulan 18 tak mungkin lah. Jadi W ni ada 2 kat dia. Oksigen ada 3. Satu lagi sekejap. Tak, macam pelik ni cikgu lukis tu. Tak tolong kan? Mana bentuk dia? Sekejap. Sekejap. Janganlah banyak.
Oh, ada 3 dah keluar ada 2. Nanti cikgu fikirkan macam mana, kadang susah pula nak bagi penerangan kenapa lepas X baru W. Nanti cikgu fikirkan Masa pun dah tamat, anak cikgu pun meragam ni, dia tak nak duduk diam. Cikgu akan sambunglah nanti kelas besok Boleh? Boleh cikgu. Okey, terima kasih.